Semua kita ada ujian, lebih-lebih lagi dalam PKP ni. Semua ada ujian. Tapi bila kita memandang semua yang didatangkan oleh Allah yang Maha Besar itu adalah kecil, sebab setiap kali kita solat, kita akan bertakbir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah tuliskan di sini bangun awal sebelum subuh. Okey, bangun awal sebelum subuh. Kita orang tua, kita orang muda, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, paksa diri untuk bangun awal sebelum subuh. Bukan masa kita nak bekerja, bukan masa kita nak hantar anak-anak pergi sekolah sahaja. Usahakan supaya bila kita menjadi wanita, apatah lagi menjadi mak kepada anak-anak kita, tolong usahakan bangun lebih awal daripada anak-anak. Cuba tengok mak-mak kita dulu. Saat dulu-dululah paip air belum ada kat rumah, mesin basuh belum ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa kerja mereka siap? Walaupun 12 orang adik-beradik. Anak-anak belum bangun, mereka bangun dah. Kadang ambil air, ambil dengan timba dalam telaga. Ni dulu-dulu kan kalau saya sembang dengan nenek kita. Senangnya orang sekarang ni, basuh kain ada mesin kan. Nak rempah tak payah giling macam dulu-dulu. Maknanya semua mudah. Tapi semua tak sempat. Anak 2 orang je. Aku dulu ni 12 orang dia sebut sahabat. Kan sebab tu Ustazah suka sembang dengan mokcik-mokcik. Mokcik-mokcik ni pengalaman dia, saya akan menadah. Ya ke cik dulu? Tapi macam mana cik anak acik sekarang hebat-hebat, Masya Allah. Itulah hebat Ustazah, tapi acik silap. Silap kat mana tu cik? Sebab kita hanya sibuk nak membesarkan zahirnya tapi bukan membesarkan batinnya. Tak pernah terlambat. Hidup atas dunia tak pernah terlambat. Sahabat-sahabat, apapun ujian, kita nak menyesal kat sini. Inilah penyesalan yang paling baik. Jangan menyesal saat sakarat. Sudah singgah di kerongkongan. Kita kata, balikkan aku ya Allah. Sampaikan semua orang yang mati akan menyebutkan, Qala rabbirji'un. Mereka semua kata, kembalikan aku ke dunia. Kenapa nak balik ke dunia? Satu ayat diceritakan tentang aku nak bersedekah semata-mata. Kenapa sahabat-sahabat muslimat sedekah ni sangat ditekankan? Kenapa dalam Quran cerita zakat mesti bergandingan dengan cerita solat? Bila sebut tunaikanlah solat, mesti tunaikanlah zakat. Kenapa jarang kita jumpa bergandingan dengan haji, bergandingan dengan puasa? Okey, rupa-rupanya zakat mencantikkan hubungan solat, satu-satunya cara mencantikkan hubungan kita dengan Allah. Sebab tu jangan marah kalau mengaku Islam tak solat, kitab fiqh kata ini orang kafir. Kitab fiqh kata ini orang kafir. Orang yang Islam mesti solat. Orang yang tak solat, maka sahabat-sahabat dia adalah orang yang sama je dengan orang kafir. Nak membezakan Islam dengan kafir adalah dengan solat. Jadi suka tak suka walaupun terpaksa. Ustazah, apa hukum suami saya kata dia akan solat bila mana dia ikhlas. You paksa-paksa I, kalau I tak ikhlas pun takkan jadi ibadah. Ramai yang mengadu macam tu. Tak apa kak, kita kena terus cakap. Cakapnya sebagai seorang isteri yang masih menghormati suami, yang ada nawaitu untuk bersanding semula dengan suaminya di dalam syurga Allah. Cakapnya bukan dengan kasar, cakapnya bukan dengan tengking-tengking, cakapnya bukan rasa aku je wanita syurga, kau memang tidaklah. Perasaan sungguh kita ni. Kadang-kadang. Baru je solat beberapa tahun. Dulu-dulu kita tak solat juga. Bila lagi bang nak berubah ni? Kan maksudnya walaupun dia buat kerana isterinya suruh, sahabat-sahabat bila namanya perkara wajib tetap kena buat. Sama macam wanita disuruh menutup aurat kan? Suka tak suka kita tetap kena tutup aurat. Orang tutup aurat pun mulut laser juga Ustazah, kuat ngumpat, baik saya tak payah pakai tudung. Kan? Itu benda lain sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita letih nak layan perkara-perkara macam ni. Jawapannya kesian sebab dia tidak mengenal. Solat tu perintah siapa? Tutup aurat tu perintah siapa? Kalau itu perintah Allah, wajib untuk kita laksanakan. Sekarang suka tak pakai mask ni? Jawab betul-betul. Tak suka kan sahabat-sahabat? Tapi perintah siapa? Ada orang marah ni. Bukan perintah Allah. Kenapa yang beria nak taat sangat ni? Allahu Rabbi, kesian. Sahabat-sahabat muslimin muslimat tak larat nak jawab dah. Ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Dan ulil amr tu bukan macam kita duk lawan pakat teh tarik siapa paling penuh gelas, 8 gelas bincang, ni rasa ni tak betul, ni gagal, ni tak betul sahabat-sahabat. Allahu Rabbi, bahkan mereka membuka bukan sikit punya kitab ahlinya.
pakar-pakar kesihatan kita pun. Bukan mereka bercakap dengan nafsu, kena dengar kuasa veto aku ni, tidak. Mana mungkin pakar-pakar kesihatan nak buat satu keputusan sahaja. Sudah pasti ada uji kaji, mengikut ahlinya. Ini yang Quran sebut. Jadi sahabat-sahabat muslimat, kita memang tak selesa, tak seronok. Kalau boleh nak ikutkan tadi jumpa-jumpa, nak peluk semua orang. Kalau lepas ni nanti boleh rentas negeri sebagainya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan seronok sangat kita terus panggil 100 orang ahli keluarga. Kita buat gather-gather lah orang kata kan. Lama dah tak jumpa. Kan, hati-hati. Sebab apa sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Perintah Allah kita nak ikut, perintah ulil amr pun kita nak ikut. Selagi mana dia tak bawa kita kepada mensyirikkan Allah. Jadi nak syirikkan Allah macam mana? Ni semua takut COVID ni, Ustazah duduk jarak-jarak ni. Takut COVID ni. Astaghfirullahalazim. Didajjalkan kita, diyahudikan kita, minta maaf sahabat-sahabat, sedih. Tapi kalau kita layan, okay, sahabat-sahabat, sampai bila pun kita takkan selesai. Okay, ya Allah Tuhan beri faham. Sebab kita yang hadir majlis ilmu, kalau Allah tak pilih untuk faham, tetap tak faham. Jadi ya Allah berikan kami faham. Allahumma faqihna fid din. Kenapa di tahun 2021 ni kita terpaksa akur untuk hidup begini? Kita tak memilih sahabat-sahabat. Bapak saya umur 85 tahun. Aku hidup dah lama dah. Kenapa tak bagi pergi masjid ni? Kan? Sampai tak nak cucuk vaksin. Puaslah kita ceramah kat dia. Kan? Akhirnya Pak, menantu dah boleh pergi masjid, kami dah boleh. Kenapa? Memang kena cucuk sekarang ni nak pergi. Ya, kalau tidak bapak duduklah kat rumah, dah tak boleh pergi masjid. Bawa aku sekarang juga nak pergi cucuk. Pula dah. Kan sahabat-sahabat. Jadi nak cerita kat orang pun macam rasa malu. Tapi begitulah hakikat manusia kan. Jadi kita tak boleh bertelagah macam mana sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kita hanya minta redanya Allah. Pimpin ya Allah dengan petunjuk, dengan hidayah. Kita tak mau menjadi manusia yang syirik kepada Allah.